cuti ya. Di sempena Nuzul Quran. Okay, selamat bercuti pada yang bercuti. Dan mungkin ada yang berniaga. Biasalah yang datang ni semuanya usahawan. Jadi pastinya ada yang berniaga ataupun ada yang buat kerja-kerja online. Jadi macam-macam lah. Okay. Jadi apa pun pagi ni, okay, sekali lagi saya ucap selamat datang pada semua yang hadir. Dan seperti biasalah sebelum kita nak pergi lebih jauh, kalau boleh kelas-kelas yang seterusnya ataupun sekarang dan seterusnya lah, saya nak lebih kelas kita ni lebih berinteraksi ataupun betapa lebih ada betapa interaksi antara saya dan peserta lah. Kalau macam tu, minta tolong peringkat awal kita on kamera dulu boleh tak? Semua. Kita ambil gambar dulu macam mana? Sebelum start kelas kan. Kita ambil gambar untuk kenang-kenangan. Minta tolong buka kamera semua. Kita nak tengok juga siapa yang di belakang kamera ni. Okay. Okay. Alright. Minta tolong semua buka kamera. Okay, nanti sepanjang sesi kelas tak nak buka kamera, malu-malu pun tak apa. Tapi boleh ada interaksi lah. Kalau saya minta respon dekat chat, tolong respon. Supaya kelas kita ni nampak interaksinya. Jadi penyampaian ilmu tu lebih lancar dan tuan-tuan akan dapat ilmu yang insyaAllah yang terbaik dan dapat dipraktikkan. Okay. Jadi kita minta pada semua boleh onkan kamera dulu, kita ambil gambar dulu ramai-ramai. Okay. Sebelum start. Boleh jadi kenang-kenangan Alright. Jadi yang baru masuk, selamat datang, ahlan wa sahlan. Okay. Jadi sebelum kita nak start, saya maklumkan pada semua tolong kita buka kamera dulu. Saya nak tengok tuan-tuan ni berada kat mana. Ada yang berada kat dalam kereta pun ada. Okay. Dekat rumah, dekat kedai, tempat makan pun ada Okay. Baik, macam-macam. Okay. Buka kamera, kita nak ambil gambar sikit. Salam Nuzul Quran, Sifar Arif. Salam Nuzul Quran, Tuan Brozol. Nampak dalam kereta Tuan Brozol. Okay, selamat memandu Tuan Brozol, hati-hati. Okay. Baik. Jadi ada lagi yang tak buka kamera, kita cuba buka kamera dulu. Sambil-sambil tu, okay, cuba test lah audio masing-masing kalau nak bertanya sebagainya, boleh buka audio ataupun mungkin kalau ada masalah audio, boleh ke ruangan chat lah. Kita insyaAllah kita akan sentiasa peka apa saja persoalan yang tuan-tuan, puan-puan berikan insyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah kita nak ambil gambar dulu siapa yang hadir ni. Okay, jadi kalau boleh kita bagi thumbs up sekali boleh? Thumbs up. Okay. Kita bagi thumbs up supaya kita ambil gambar yang menarik sikit lah. Okay, thumbs up semua. Assalamualaikum. Salam. Okay. Kita thumbs up dulu untuk kita ambil gambar. Okay, sedia semua senyum. 1, 2, 3. Okay. Baik, dah dapat dah. Okay. Baik, terima kasih kepada semua. Okay. Baik. Jadi sebagai mukadimah permulaan kita pagi ini, okay, kita nak mulakan dulu kelas kita pagi ini dengan bacaan umum kitab pada yang Muslim dan pada rakan yang non-Muslim, bacaan doa lah ataupun tafakur secara sendirilah insyaAllah. Baik, bagi Muslim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Okey. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Jadi pada yang baru masuk, okey. Maklumkan mohon sepanjang sesi kita kalau boleh sila mutekan mikrofon masing-masing supaya kita punya kelas ni berjalan dengan lancar, tak ada gangguan audio ke sebagainya insyaAllah Dan kalau ada persoalan boleh buka audio ataupun boleh chat di ruangan chat, insyaAllah saya akan respon dengan setiap soalan yang diberikan lah. Okay. Jadi apapun pagi ni insyaAllah kita akan sama-sama untuk meneruskan sesi kelas kita. Okay. Tapi sebelum kita nak teruskan saya nampak ada ramai yang baru join. Okay. Kalau siapa yang baru join boleh tolong komen sikit tak? Boleh tolong komen kat ruangan chat tu. Cuba test kat ruangan chat tu, cuba komen kalau yang baru join, maksudnya yang first time join kelas online kita.
modul kelas online di bawah Reward Online Academy ni. Boleh tolong respon. Okay, saya baru Akmal Tamili. Okay. Kanabalan baru juga, selamat datang. Okay. Selamat berkenalan semua ya. Okay. Kemudian Niza Rusli. Saya pun baru. Okay. Baik, siapa lagi yang first time, yang baru, yang tak pernah join sebelum ni? Okay. Mungkin dia dah ada dalam grup tapi dia mungkin tak berkesempatan kelas yang lepas. Hanya tengok ulangan saja. Okay. Ada lagi? Ataupun semua ni mungkin yang dah join. Okay, saya pun baru. Okay. Jadi saya yakin saya baru join first time. First time ya. Alhamdulillah. Selamat berkenalan puan. InsyaAllah selepas ni saya harap yang baru join teruskan join ya. Sebab saya nak beritahu siapa yang berada dalam grup kita, anda semua bertuah sebab insyaAllah setiap minggu kita ada perkongsian ilmu-ilmu berkaitan dengan online marketing. Okay. Jadi anda semua setiap minggu jangan terlepas untuk join kelas-kelas kita sebab setiap pengisian yang diberikan konsep kami ataupun pendekatan kami lebih mengajar kepada secara teknikal. Teknikal maksudnya kalau bahasa Inggeris dia panggil how, bagaimana nak buat. Kita tak fokus kepada why, kenapa tu lebih kepada motivasi lah ataupun apa. Okey. Banyakkan ada trainer luar dia banyak menyentuh persoalan why ataupun apa. Tapi dia kurang menekankan persoalan how, bagaimana nak buat. Maksudnya online bagaimana kita nak buat. Sebab tu kami di Reward Online Academy ni kita fokus kita nak memahirkan usahawan online, kita nak memandaikan usahawan online dan kita nak share ilmu yang ada secara teknikal atas pengalaman dan kepakaran dan bidang kami. Okey. Dan saya tak berkesorangan. Saya ada tim di belakang saya dan alhamdulillah yang sempat join pagi ni Tuan Brozul, salah seorang tim Reward Online Academy. Beliau merupakan seorang programmer tu nampak pakai mask dalam kereta. Okey. Sambil memandu pun boleh sempat online. Okey. Beliau pakar dalam bidang programming. Kalau nak cerita sikit latar belakang beliau merupakan bekas IT manager di Petronas. InsyaAllah hebat orangnya. Okey. Dan beliau lah merupakan tulang belakang dalam Reward Online Academy. Okey. Baik, kita perkenalan ringkas lah. InsyaAllah mungkin akan datang ada slot bersama Tuan Brozul. Kita boleh berkenalan lebih jauh lah. Ya Tuan Brozul. Okay, sebab pagi ni beliau tak sempat mungkin sekadar join lah. Beliau ada urusan family pagi-pagi. Tapi insyaAllah akan datang ada kelas yang khusus beliau akan handle untuk semua ya. InsyaAllah. Okay. Baik. Jadi itu untuk pengenalan Tuan Brozul. Jadi mungkin yang baru join kata pepatah tak kenal maka tak kenal. Okey. Jadi lebih baiklah saya perkenalkan diri dan mungkin yang dah kenal tu tak apa sebagai ulangan lah. Okey. Baik. Jadi untuk perkenalkan diri saya suka sharekan saya punya website lah supaya mudah tuan-tuan puan-puan boleh kenal lebih dekat lah. Okey. Baik. Jadi kalau melihat kepada diri saya lah. Okey. Panggilan saya lebih mesra secara online, saya brandingkan diri sebagai Sifu Arif. Kalau di online sifuarif.com lah. Okay. .com tu online tu lah. Okay. Baik. Jadi kenapa Sifu Arif ni? Ini satu branding. Jenama. Okay, jenama. Macam contoh kalau tuan-tuan biasa tengok billboard dekat jalan raya highway kan, Sifu Bag. Dia tu branding dia. Okay. Macam branding saya sifuarif.com. InsyaAllah. Mungkin mana tahu satu masa nanti akan datang, tuan-tuan nampak saya dekat highway ke, say hi lah. Bukan nampak kat highway dekat bawa kereta, mungkin dekat billboard ke, doa-doa lah insyaAllah Itu impian saya jugalah. Maksudnya saya nak ke depan juga, mudah-mudahan insyaAllah saya dapat bantu lebih ramai insyaAllah. Okay. Baik. Jadi seberingkas tentang diri saya, alhamdulillah pengalaman saya dalam dunia training dah lebih kurang satu tahun lebih lah. Okay. Kalau tengok dari sudut diri saya ni, okay. Saya dah berkecimpung dalam dunia training, motivasi dan sebagainya. Dah lebih daripada 21 tahun. Okay. Dan banyak mengendalikan program-program sama ada swasta dan kerajaan. Sebab tu saya tak banyak appear kepada program public. Okay. Sebab saya banyak kepada program-program dalaman, program kerajaan dan saya banyak attach kepada SME Corp sebagainya. Okay.
Jadi pengalaman tersebutlah saya bawa dalam dunia training dan online ni untuk saya nak sharekan kepada lebih ramai lagi secara open, secara public, kepada usahawan lah. Jadi mungkin tuan-tuan boleh kenali saya lebih dekat dalam website saya lah, sifual.com, dan sedikit perkongsian apa yang saya selama ni buat ataupun pengalaman saya dan tim. Kami fokus kepada pembangunan website. Maksudnya kami dah bangunkan website pelbagai kali. Secara personal, saya dah alhamdulillah pengalaman saya dah bina lebih daripada 500 website. Itu saya sendiri. Dan partner saya Tuan Brozul dalamnya ada. Beliau dah membina beribu-ribu lah kalau nak cerita berapa ribu tu tak terkira lah, banyak sebab tu pengalaman beliau banyak dalam bidang pembangunan website lah. Alhamdulillah, itu kepakaran beliau lah. Kemudian kami juga ada buat design, design banner, banting dan sebagainya lah. Lebih kepada branding lah. Kemudian media sosial ni lebih kepada kita bantu untuk sharing tentang bagaimana usahawan dia nak menggunakan media sosial ni sebagai platform kepada untuk membuat pemasaran online dan menjadi seorang bisnes online. Kemudian kami juga ada buat video editing, kemudian ada business consultation. Kami membantu syarikat-syarikat untuk membangunkan branding dan membangunkan dari sudut kita katakan bisnes itu sendiri secara online. Kemudian kita ada coaching jadi itu sedikitlah tentang perkenalan diri saya. Jadi lebih lanjut bolehlah buka sifual.com. InsyaAllah dari situ tuan-tuan boleh mengenali saya lebih lanjut. Baik, jadi itu tentang pengenalan diri saya lah seberingkas. Jadi betapa tak kenal maka tak kenal. Jadi maka dah kenal, maka kenal lah insyaAllah. Right. Jadi, pagi ni kita akan teruskan sesi kita. Tapi sebelum tu saya mohon pada tuan-tuan yang mungkin nak mute kan. Mungkin terlupa nak mute kan. Saya pun boleh tolong mute kan. Tak apa. Tapi kadang-kadang tak ternampak dia punya button tu. Saya harap sepanjang sesi kita tuan-tuan nak buka kamera diala-lukan dan nak mute kan. Yang penting mute kan suara anda supaya tak mengganggu audio rakan-rakan yang lain. Baik. Jadi tanpa memanjangkan masa insyaAllah pagi ni kita akan teruskan sesi kita. Tapi sebelum tu saya nak tanya, semua dah bersedia ke? Dah bersedia ke untuk nak belajar pagi ni? Kalau dah bersedia tolong komen. Tolong komen sikit. Dah bersedia ataupun tak bersedia lagi. Ain dah bersedia, Liza. Yang lain macam mana, dah bersedia belum? Duta dah sedia. Ready. Liza dah sedia. Yang lain? Tanabah dah bersedia. Lagi. Yang lain macam mana? Ada yang belum sedia? Saya harap semua sedia. Bersedia dalam keadaan phone ataupun laptop anda ready dan ada catatan lah. Ada catatan Adi dah bersedia. Oppo F9 bersedia. Nama siapa tu tahu. Dan saya harap sepanjang sesi perkongsian tolong catatlah. Buat catatan sikit. Buat catatan supaya pemahaman tuan-tuan lebih mendalam lah. Buat catatan. Dan jangan risau insyaAllah. Kita ada buat rakaman lah. Kita record. Dan kita akan sharekan lah kelas kita hari ni, pagi ni pada tuan-tuan lah. Sebab apa kita harapkan apa ilmu yang dikongsikan ni lebih ramai dapat. Dan dapat manfaat lah insyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan, saya bukanlah orang yang paling pakar nak berkongsikan, tapi saya minta izin pada tuan-tuan untuk menjadi kita katakan guru lah pagi ni. Menjadi sifu pagi ni. Saya boleh sharekan ilmu-ilmu pengalaman lah, atas pengalaman dan kita katakan modul yang saya dah bentuk ni insyaAllah. Boleh baik. Jadi pagi ni kita nak bercakap topik yang sangat penting berkenaan dengan satu topik yang saya yakin semua boleh katakan apply lah, maksudnya menggunakan WhatsApp sebagai tool marketing. Baik. Jadi pagi ni apa yang saya cuba sharekan ni modul yang saya buat bersama rakan-rakan atas pengalaman masing-masing merupakan pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan pemasaran secara online yang kami gunakan selama hampir lebih dari 10 tahun lah.
Kita menggunakan platform WhatsApp sebagainya. Jadi atas pengalaman tersebutlah kami blendkan untuk menjadi satu modul. Okey. Dan mungkin tuan-tuan perempuan dah attend kelas macam-macam kat luar sana. Okey. Ada macam-macam tajuk lah dan macam-macam sifu di luar sana, course sebagainya. Tak apa, itu pendekatan mereka. Okey. Cuma apa yang saya cuba sharekan pagi ni lebih kepada cara yang kami gunakan lah. Okey. Dan mungkin ada yang sama ataupun mungkin berbeza. Kalau sama tu sebagai mungkin pengukuhan. Tapi kalau berbeza tu satu ilmu barulah, insyaAllah. Okey. Baik. Jadi seperti yang dah dijanjikan, kita akan menyentuh beberapa topik lah hari ini, beberapa point. Okey. Baik. Jadi antara point yang kita akan sentuh pagi-pagi ni iaitu berkenaan dengan pertama sekali kita akan berkenalan. Okey. Kita akan berkenalan dengan teknik WhatsApp marketing. Teknik WhatsApp marketing. Okey. Ini satu jenama ataupun kita katakan satu kaedah pendekatan yang kami gunakan untuk kita nak kita katakan membuat pemasaran ataupun kita menggunakan platform WhatsApp ni dan kita nak membuat pemasaran secara online. Teknik ni macam mana sebagainya. Okay. Baik. Kemudian kita akan menyentuh tentang teknik berkesan bagaimana orang nak. Okay. Ada lagi yang tak mute Mohon kepada semua boleh mute kan agar tidak mengganggu persoalan. Okey, selamat pagi. Okey, right. Baik. Dan kemudian kita akan sentuh yang ketiga ni, bonus. Okey. WhatsApp robot WhatsApp. Robot WhatsApp ya. Okey. Robot, bila kata robot ni satu sistem lah yang mana boleh membantu tuan-tuan untuk automasikan bisnes tuan-tuan. Automasi maksudnya tuan-tuan mungkin selama ni menjawab WhatsApp daripada customer secara manual contoh boleh tahu tak harga berapa, boleh tahu tak macam mana ni. Kita kadang-kadang kita copy paste, memang copy paste tapi masih secara manual. Okey, jadi pagi ni saya nak sharekan satu robot, satu aplikasi yang tuan-tuan boleh gunakan. Ini satu bonus lah. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang dah ada guna yang sistem yang lain atau mungkin sistem yang sama sebagai ulangan lah. Tapi saya yakin ramai lagi tak pakai. Mungkin tak perasan. Tapi benda tu ada. Okay, benda tu ada dan sangat membantu nanti kita akan belajar. Saya akan tunjukkan apa dia apps yang kita gunakan dan macam mana tuan-tuan boleh nampak benda ni berguna, bermanfaat kepada bisnes tuan-tuan. Okay, baik. Okay, jadi sebelum saya nak pergi kepada poin pertama, semua dah bersedia Okay, semua dah sedia semua? Semua dah ready? Okay, cuba komen sikit, semua dah ready? Saya terpaksa tanya macam ni supaya ada interaksi lah. Semua dah ready sila komen komen di ruangan chat. Okay, ready. Baik. Okay. Okay. Yang terbaik nanti, kalau ada poin-poin yang penting semasa penyampaian, kalau tuan-tuan nak ada proses pembelajaran tu, kalau boleh tolong typekan di ruangan chat tu apa poin yang saya cuba sampaikan ataupun kita katakan poin penting lah daripada sesi kita pagi ni supaya pertama pengukuhan untuk diri kita, kedua untuk bantu rakan-rakan yang lain untuk lebih faham lah, nampak sikit poin apa yang disampaikan. Boleh mungkin siapa yang suka menaik tu boleh type lah dekat ruangan chat tu insyaAllah. Okay, baik. Jadi kita akan tengok perkara yang pertama berkenaan dengan teknik WhatsApp Marketing Pro. Okay, baik. Jadi saya akan sharekan okay, apa yang dikatakan sebagai WhatsApp Marketing Pro. Okay. Baik. Mungkin kita dah biasa dalam grup pun adalah menggunakan WhatsApp. Tapi kadang-kadang kita tak perasan ada beberapa elemen, beberapa tool yang pada WhatsApp membantu banyak untuk bisnes kita. Okay. Banyak membantu. Okay. Dan saya sharekan ni atas pengalaman saya buat share pelbagai produk lah. Saya pun ada produk masing-masing tersendiri. Kalau dalam bentuk produk, sebelum ni saya banyak uruskan produk-produk makanan, minuman, kosmetik. Okay. Yang terbaru saya uruskan tentang travel ke Turki sebagainya. Dan kalau servis sebagainya, banyaklah servis termasuk yang tuan-tuan boleh tengok dalam sifuarif.com tu. Dan dalam rewardonlineacademy.com pun kami ada servis-servis produk yang dibuat. Dan semua tu merupakan produk kami dan macam mana kami menggunakan elemen WhatsApp ni untuk membantu pemasaran. Okay. Baik. Jadi saya sharekan dulu
Pertama sekali, saya nak maklumkan ya, teknik yang digunakan ni adalah merupakan teknik zero cost. Ya, zero cost. Okey, maksudnya apa yang digunakan tu tidak menggunakan kos berbayar. Okey. Mungkin ada teknik yang berbayar, tapi saya ataupun kami suka share kepada usahawan, kalau boleh permulaan anda nak berniaga ataupun anda nak terjun dalam bidang online ni, banyakkan gunakan elemen-elemen zero cost ni yang betapa percuma lah. Sayang maksudnya benda tu dah ada percuma tapi kita tak manfaatkan, rugilah. Okey, mungkin kita tak perasan ataupun mungkin kita yalah sibuk sangat kita sebagai owner produk ke sebagainya, sibuk sangat buat produk, uruskan tentang produk, tak sempat nak belajar tentang marketing. Okey, saya faham sebab saya pun pernah mengalami situasi yang sama lah. Tapi bila saya mengetahui beberapa teknik terutama tentang WhatsApp ni, masya-Allah hebat WhatsApp ni. Kalau kita tengok kita flashback dulu sebelum kita nak cerita lebih lanjut. Kalau dulu zaman dulu kita panggil SMS lah, betul tak nak SMS, satu SMS kadang-kadang 10 sen, 20 sen. Ada kos. Itu zaman SMS lah. Dan bila menggunakan SMS, kadang-kadang benda tu kita nampak ada keberkesanan, tapi kadang-kadang bila dah lama dia menjadi satu kos yang besar pada kita. Tapi alhamdulillah bila berubah dari sudut zaman dah berubah sebagainya, okey, dan WhatsApp wujud. Okey, WhatsApp dah wujud. Okey. Bila WhatsApp dah wujud, maka satu perkara yang baru yang kita kena tengok, peluang besar untuk kita nak sebagai usahawan ni lah. Sebagai usahawan ni nak memaksimumkan ataupun nak mengoptimumkan penggunaan WhatsApp ni. Macam mana kita nak mengoptimumkan penggunaan WhatsApp ni kepada bisnes kita supaya dollar and cent kita ataupun kita panggil ROI kita ataupun kira-kira kita kos pengurusan kita boleh minimumkan. Maksudnya apa? Kita tak banyak gunakan kos. Assalamualaikum Cikgu Arif. Ya. Assalamualaikum Cikgu. Salam izinkan saya nak bertanya sekejap. Okey tuan. Silakan. Kalau kita tengok aplikasi online ni, dari segi WhatsApp, Telegram dan macam-macam lagi lah kan. Jadi kebanyakannya semua menggunakan WhatsApp. Kenapa WhatsApp ni penting sangat berbanding Telegram dan yang lain? Terima kasih Cikgu. Okey, right. Terima kasih pada Tuan Brozul. Okey, membantu persoalan. Bertanya bukan bermaksud tak tahu. Bertanya kadang-kadang dia nak memandaikan orang lain, insya-Allah. Mungkin kita semua dah tahu. Kadang-kadang kita bertanya tu untuk kita nak supaya orang lain pun pandai, terus pandai sama. Okey, terima kasih atas persoalan tersebut. Baik, persoalannya kenapa kebanyakan gunakan WhatsApp, tak gunakan elemen yang lain? Tak gunakan Telegram, tak gunakan apa lagi? Messenger, tak gunakan apa lagi? Yang lain-lain lah. Baik, jawapannya cukup mudah, saya yakin semua dah tahu. WhatsApp ni, okey, WhatsApp adalah satu tool pertama, dia mudah. Semua ada. Saya yakin kalau bertanya kepada semua orang yang ada telefon, ada internet ke sebagainya, saya yakin mereka akan menjawab kalau soalan ada WhatsApp tak? Ada? Ada. Okey. Tapi kalau bertanya ada Telegram tak? Kalau daripada 10 orang saya yakin yang jawab ada mungkin dalam 6 ataupun 5 orang. Separuh. Saya jawab secara personal, saya ada Telegram, saya guna Telegram sebagainya. Tapi saya tak banyak gunakan aplikasi Telegram sebab apa? Sebab saya rasa macam tak dekat dengan saya. Saya rasa macam jauh daripada saya, macam tak familiar lah. Okey. Tapi bila WhatsApp ni rasa seronok, laju, okey. Dia personal. Kalau Telegram ni macam yalah tak ramai yang pakai. Okey. Kemudian dia macam terlalu asing pada saya lah. Mungkin masing-masing ada pandangan masing-masing. Tapi bukan nak katakan kita tak boleh gunakan Telegram ke ataupun yang lain. Boleh. Cumanya kita kena faham dunia sekarang, dunia bisnes online ni, kita kena cepat. Kena cepat. Maksudnya kita nak buat sale, kita kena gunakan tool yang boleh sampai cepat kepada customer kita. Sebab tu WhatsApp digunakan sebab WhatsApp ni satu elemen, satu tool yang sangat dekat kepada semua pengguna online. Tak kisahlah sama ada dia sebagai usahawan ataupun sebagai pengguna produk.
Mereka mudah menggunakan WhatsApp. Sebab tu menggunakan WhatsApp. Okey. Itu jawapan saya lah pada Tuan Brozul. Terima kasih ada persoalan. Okey. Sebagai mukadimah kita lah. Alright. Kalau ada soalan terus bertanya ya. InsyaAllah kita akan teruskan untuk menjawab. Okey. Baik. Jadi saya akan teruskan ya untuk sharekan bagaimana kita katakan kita nak mengoptimumkan penggunaan WhatsApp. Okey. Baik, kita tengok yang pertama sekali. Okey. Okey, baik. Pertama, elemen WhatsApp group. WhatsApp group. Okey. Baik. Kalau tuan-tuan perasan ya, dalam WhatsApp ni, dalam WhatsApp lah, dalam WhatsApp kita ada banyak group, ada banyak group, macam-macam group. Dan salah satu group yang tuan-tuan join, group yang kami bina lah. Okey. Kelas business online free. Satu. Kenapa ada nombor tu? Sebab ada banyak group. Okey, ada banyak group yang kami bina. Kenapa kena ada banyak group? Sebab apa tuan-tuan? Okey, satu group ada berapa banyak yang boleh kita maksimumkan, boleh masuk? Siapa boleh jawab? Siapa boleh bantu saya? Dalam satu group WhatsApp tu, berapa ramai yang kita boleh add ataupun orang boleh masuk lah, maksimum lah jumlahnya. Siapa boleh bantu saya? Siapa tahu dia punya nombor ataupun maksimum nombor tu? 250. Terima kasih pada Tuan Tan Abalan, 250. Okey. Tuan Kamal 250. Okey, semua kata 250. Okey. Baik. Sebenarnya adalah 265 ke 56 cuba cek balik Tuan Hairul Azmi, saya rasa 265 lah ataupun 256. 250 lebih kurang dekat-dekat lah. Maksudnya kita ambil lah dia punya point dia antara 250 ke 265. Nampak Okey, terima kasih atas jawapan semua. Okey, baik. Cuba tengok satu grup ada 265 ataupun 250 ataupun 256 orang. Okay. Bayangkan kalau ada satu grup ada 256 ataupun 260, kalau ada 10 grup ada berapa? Ada 2,650 contohlah. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok grup, kenapa kena ada grup ni? Okey, kita kena faham sebagai usahawan lah, macam anda semua lah sebagai usahawan. Okey, saya nak cerita. Okey. Sebagai usahawan kita kena maksimumkan untuk join grup ni. Okey. Sebab nak join grup pertama percuma, betul okey. Bila kita join grup-grup WhatsApp yang ada lah di luar sana kita akan pertama sama ada kita dapat maklumat daripada orang lain lah. Sama ada grup tersebut dalam grup business ataupun grup family, grup community, sebagainya lah. Banyak grup macam-macam. Kita kena join. Cumanya persoalan yang saya nak timbulkan, adakah kita hanya sekadar join? Okey. Baik. Jadi jawapan saya adalah, kaedah kita nak menggunakan maksimumkan WhatsApp ni secara bisnes. Bila kita dah join grup, contohlah grup tu grup yang community lah. Dalam tu kita nampak ada macam-macam sembang lah. Kadang-kadang sembang tu benda-benda yang simple-simple lah, betul tak? Kita ni jenis yang dah masuk, kita jenis CCTV. Faham CCTV? Maksudnya kita dah masuk grup tu kita senyap je. Okey. Kita tengok je orang lain berbual. Kita tak nak pun menyampuk ataupun kita nak share apa-apa. Nampak? Persoalannya kalau kita buat kaedah ataupun kita hanya senyap saja jadi CCTV, kita dapat manfaat tak? Bila kita dah join grup tapi kita senyap. Agak-agak dapat tak manfaatnya daripada grup tersebut? Saya nak beritahu. Saya nak tanya pada anda. Dapat tak manfaat? Maksudnya anda masuk grup, anda hanya jadi CCTV. Dapat. Dapat manfaat apa tu? Apa agaknya? Wanita. Tadi dapat. Kalau dari sudut bisnes anda masuk grup, anda hanya jadi CCTV, maksudnya anda perhati je. Dapat tak manfaatnya? Okey, boleh bantu saya? Okey, dapat. Okey, Tuan Noranizam. Okey, Tuan Noranizam, kalau dapat dari sudut apa tu? Okey, Tuan Duta. Nama apa? Memang nama Duta ke? Tak. Tuan Puan Liza, tengok orang lain bersembang, maklumat. Maksudnya curi maklumat lah. Okey. Okey, mungkin kita dapat maklumat pada orang lain. Okey. Banyak pada ilmu dan maklumat. Okey, baik. Terima kasih. Betul Cuma yang kita tak dapat adalah perkara yang besar saya nak beritahu, yang kita tak dapat adalah networking. Networking maksudnya apa? Jaringan tu. Orang tak kenal kita. Maksudnya kita just masuk senyap, okey. Kita join, kita follow Orang tak kenal kita. Bila orang tak kenal kita,
Tahulah pemalu Puan Liza, pemalu okey. Tak apa, malu bertepat. Kalau kita nak bisnes ni jangan malu. Jangan malu bukan maksudnya buat something yang memalukan. Tak. Maksudnya kita kena ramah. Orang kata apa kalau istilah orang Melayu ni dia kata macam mapedah, banyak mulut. Okey. Banyak mulut ataupun kita ni banyak bersembang ramah ni, manfaatnya orang kenal kita. Bila orang dah kenal kita, dah sentiasa sembang dengan kita, bila kita jual satu produk ataupun kita share satu produk ataupun kita buat bisnes, orang dah mudah nak dapatkan produk kita. Berbanding kita senyap kita follow, tiba-tiba kita promote, kita terus menjual. Contoh dalam grup tu, selama ni kita senyap tiba-tiba kita buat iklan. Okey. Agak-agak dalam grup tu kita senyap senyap. Tiba-tiba kita buat iklan kita. Agak-agak apa perasaan orang lain? Orang lain akan rasa happy tak dengan cara kita tu? Kita senyap, tak pernah bersembang, tiba-tiba kita promote terus produk kita. Agak-agak orang happy tak dengan cara kita? Boleh respon? Orang akan terima tak apa cara kita tu? Cuba tolong kami share. Tiba. Okey. Tiba-tiba ada produk. Tiba muncul kan, terus promote. Nampak unhappy. Betul. Sebab tu dalam kita dah join group pun ibarat macam kita masuk rumah orang lah. Kena ada adab dia. Kalau group tersebut memang ada notis jangan buat iklan, janganlah buat iklan. Kita ambil peluang kat lain, peluang networking, bukan peluang beriklan. Saya ulang balik dalam grup-grup yang bukan berkaitan dengan iklan, jangan buat iklan, nanti orang marah. Okey. Jadi jadi seorang usahawan yang profesional lah. Kalau grup tersebut grup iklanlah sahabat bisnes. Tapi kalau grup tu memang untuk community, untuk sharing ilmu, kita bertindak sebagai untuk sharing ilmu lah. Kita ambil peluang sebagai businessman, sebagai usahawan online ni, networking. Networking pun ada cara juga. Okey. Jangan buat cara salah Jangan buat cara salah. Macam mana cara yang salah? Cara yang salah, kita dalam tu contohlah ada 256 orang. Kita sedut nombor telefon orang. Okey. Kita sedut, tiba-tiba kita PM personal terus menjual. Itu pun salah juga. Okey, kita main kat belakang. Okey, terus promote. Salah juga. Saya nak beritahu, anda dah sedut nombor orang. Okey. First kena buatlah. Perkara pertama kena buat, tolong perkenalkan diri, tolong wujudkan silaturahim ataupun perkenalan, networking. Jangan terus cerita pasal produk, jangan satu pun sebut pasal produk. Saya jual vitamin ni, saya jual makanan ni, boleh tak? Jangan. Orang akan macam dia ni memang nak kenal ni ada sebab lah. Betul. Orang Nizam bagi selesa, kenalkan diri. Okay, cakap saya datang daripada grup yang sama, mungkin kita tak pernah berbual. Macam bersembang lah. Macam ibarat, anda datang ke satu tempat, tiba-tiba jumpa orang yang baru. Kalau secara offline lah. Jumpa orang baru, takkan anda terus, saya ada jual produk ni. Orang yang baru tu, orang yang kenal kita, dia akan rasa macam mana? Apa dia ni? Tak kenal apa buat. Macam tak best lah. Apa kita kena buat? Assalamualaikum. Selamat kenalan ni. Tentang mana? Maksudnya bersembang, wujudkan keselesaan. Bila dah selesa sebagainya, dia dah save nombor kita. Dah mudah untuk kita lepas tu nak sharing lah. Sama ada sharing secara direct ataupun sharing secara yang indirect. Indirect macam mana? Sekejap lagi saya akan sharekan. Okay, dapat ya? Baik. Poin yang saya cuba sampaikan ni adalah bila anda join satu grup, cuba wujudkan networking. Dengan cara bagaimana? Jangan jadi CCTV. Faham CCTV? Maksudnya join tu tengok orang admin tanya tak respon. Orang share pun kita tak like ke, tak bagi komen ke apa, kita just follow je. Okey. Tak apalah, mungkin ada terlalu pemalu. Okey. Tapi saya nak beritahu kalau terlalu pemalu anak nak jadi usahawan, susah lah. Jadi malu bertempat. Okey. Kalau sebagai usahawan, kita nak menjalinkan networking ni, kita kena sentiasa ramai kawan. Kita kena ramai kawan. Bila ramai kawan, potensi untuk kita nak membuat sale tu besar. Okey. Baik. Jadi untuk poin pertama ni agak-agak dapat tak sesuatu? Kalau dapat sila komen dapat. Kalau dapat sila komen dapat, dan sambil tu kalau yang tak mute tu tolong mute kan anda punya audio. Sebab ada bunyi pada mana ni? Tak perasan pula Tolong mute kan Baik. Okey, dapat alhamdulillah.
Okey, itu poin pertama ada gangguan. Jadi minta kerjasama semua. Setiap kali sesi kita tolong mute kan supaya tak mengganggu audio perjalanan program kita insyaAllah. Okey, baik. Itu yang pertama tentang WhatsApp group. Okey. Yang kedua adalah WhatsApp broadcast. WhatsApp broadcast Okey, ini satu perkara, satu elemen yang kita boleh gunakan. Baik, boleh saya tahu siapa yang pernah menggunakan WhatsApp broadcast dekat WhatsApp sekarang ni? Siapa yang pernah gunakan ataupun siapa yang tahu ataupun siapa yang tak pernah tahu? Siapa yang tak pernah tahu ada WhatsApp broadcast dekat kita punya WhatsApp yang sekarang? Siapa yang tak pernah tahu? Ataupun siapa yang pernah pakai? Boleh komen juga. Tak tahu, Puan Liza. Oh, tak tahu Yang lain macam mana? Jangan jadi CCTV okey. Jangan jadi CCTV. Dalam kelas pun jangan jadi CCTV. Tolong dapat ada interaksi tu. Pernah dengar tapi belum pakai. Dengar je. Okey. Ada dah guna. Bagus Tuan Kamal. Okey. Tak pernah guna. Tak pernah guna. Masya-Allah ramai tak guna. Tuan Kamal dah guna. Pernah guna sekali je. Sekali je. Okey. Pernah guna tapi tak selalu. Okey. Jadi respon-respon ni nampak macam balance lah. Ada guna, ada tak tahu, tak pernah guna. Okey. Sebabkan ramai yang macam tak pernah. Okey, bagi yang pernah sebagai ulangan lah. Bagi yang tak pernah kita share kan. Okey. Saya cuba tunjukkan sikit lah. Dekat mana dia punya tu. Okey. Saya tunjukkan sikit. Okey. Mungkin tuan-tuan boleh tengok sini mungkin boleh tengok pada WhatsApp masing-masing. Okey, boleh tengok pada WhatsApp masing-masing. Okey, saya tunjukkan dekat mana dia punya broadcast sebelum kita nak pergi topik seterusnya. Okey. Baik. Tengok Okey, ni contoh WhatsApp. Ni grup WhatsApp yang saya bina dan orang lain lah. Okey, tengok dekat sini Nampak Boleh nampak Okey, dekat bahagian atas ni, ada titik 3 ni, tuan-tuan boleh cuba klik kat titik 3 tu. Dia ada perkataan new broadcast. Tuan-tuan klik pada new broadcast. Okey. Okey. Kemudian tuan-tuan, tuan-tuan boleh cari nama siapa yang tuan-tuan nak isi. Contohlah, saya isi sini Brozone. Orang yang saya kenal lah. Kenal siapa lagi? RA yang AA lah. Okey, semua. Isilah sebanyak mungkin. Nak isi siapa ni? Persoalan nak isi siapa? Isi kita katakan potential buyer ataupun mungkin customer anda sendiri yang dah beli produk. Okey. Yang dah beli produk, anda nak pegang dia orang. Anda nak sentiasa ada engagement, sentiasa WhatsApp dia orang. Anda mungkin pertama anda guna group, anda groupkan satu group. Tapi anda nak personal touch. Maksudnya kalau anda hantar message kepada broadcast ni, semua akan dapat secara personal tau. Saya tunjukkan dulu. Okey. Jadi saya masukkan contoh-contoh lah. Maksudnya orang ni saya katakan sebagai sampel pernah membeli produk saya. Jadi saya klik tambah sini. Dia dah menjadi satu group. Okey. Jadi apa yang saya buat adalah saya hantar mesej. Saya boleh hantar mesej. Ni contoh lah, saya tak hantar lah. Bila saya klik send saja, semua yang saya dah groupkan tu akan dapat secara personal mesej saya. Dia orang tak tahu pun saya dah groupkan. Tapi dia orang akan dapat secara personal mesej saya. Nampak Boleh faham tak? Boleh dapat tak? Boleh dapat tak? Apa yang saya cuba sampaikan ni tentang broadcast ni? Kalau dapat, cuba komen dapat. Kalau tak dapat, cuba komen tak dapat. Okey. Faham. Okey. Baik. Yang lain okey baru faham. Okey, alhamdulillah. Okey, baru faham aku baru dapat alhamdulillah satu ilmu barulah. Okey, dah boleh praktiskan. Ini apa yang kenapa pentingnya new broadcast ni? Pertama, kita boleh engage secara personal tau. Maksudnya kita ada personal touch kepada orang kita. Sorry, boleh ulang. Maaf, ulang Okey, tak apa. Saya ulang sekali lagi. Tak boleh juga, nanti tengok rakaman lah. Okey, tengok rakaman. Okey, saya ulang balik Okey. Tengok dekat sini. Okey, saya ulang teknikal dia. Okey, saya ulang teknikal dia. Tengok kat bahagian atas ni ada titik 3 ni, tekan titik 3 ni, ambil new broadcast new broadcast. Kemudian kita cari nama-nama, contohlah kita nak sentiasa engage secara personal pelanggan-pelanggan kita yang dah biasa beli produk kita. Kita masukkan diorang ni dalam satu grup. Contoh saya masuk ni contoh je lah. Saya masukkan semualah. Ni contoh-contoh saya masuk. Jadi tuan-tuan boleh masukkan sebanyak mungkin. Sahabat-sahabat saja kawan-kawan, customer-customer tuan-tuan. Okey, masukkan dalam satu ni. Kemudian dah masuk tu, tekan klik tambah tu.
Jadi diorang dah berada dalam satu grup. Diorang tak perasan diorang dah digrupkan. Tapi bila kita message kat sini, bahagian message ni, kita message, kita send je message, dia masuk dalam grup broadcast ni, tapi diorang akan dapat secara personal, seorang-seorang. Nampak Jadi dia lebih kepada personal touch. Okay, baik. Yang tak dapat tadi, siapa tadi? Yang tak dapat. Okay, dah dapat Alhamdulillah. Okay, baik. Saya ada soalan. Yang save nombor saja ke yang akan dapat? Yes. Maksudnya, pastikan pastikan yang kita masukkan ni, diorang dah save nombor kita. Maksudnya, klien kita lah. Satu lagi, kita boleh masukkan juga. Masuk yang tak save nombor kita. Risikonya adalah mereka kalau tak suka kita punya message, mereka akan tekan block ataupun report. Jaga-jagalah kena ban nanti kan. Okay. Cukup saja dia punya nombor yang report tu, habislah nombor kita kena ban. Jadi pastikan kita benda ni kita guna teknik yang kita nak buat sale kepada database yang sedia ada. Kegunaan dia adalah kita nak engagement dengan pelanggan kita, ataupun mungkin dia nak beli sebelum ni tapi tak jadi beli. Kita masukkan dalam satu grup potential customer. Maksudnya dalam satu potential customer, kita buatkan satu grup broadcast. Barulah kita tembak dia orang. Tembak maksudnya kita message untuk engagement. Sama ada kita nak wish, contohlah Ramadan kita wish. Sekurang-kurangnya dia orang sentiasa nampak kita, kenal kita. Yang belum membeli, maksudnya yang belum menjadi pelanggan, pastikan anda buat kaedah adalah anda buat engagement. Maksudnya rapat dengan dia orang, perkenalan, ataupun biar dia orang sentiasa nampak kita walaupun dia tak respon. Tapi biar dia orang rasa macam dekat dengan kita. Jangan kita terus promote kalau yang belum beli. Dengan gunakan kaedah broadcast lah. Okey, baik. Ada soalan apa jadi bila nombor kita kena ban? Kalau kena ban habislah. Okey. Ban habislah kita punya nombor tu. Tapi dia ada cara. Dia ada cara untuk comeback kita punya nombor, tapi take time. Kita kena hantar email kepada WhatsApp dan sebagainya. Dalam beberapa hari baru dia unbankan kita punya nombor. Itu pun kalau bernasib baiklah. Tapi rules dia sekarang ni asyik berubah-ubah. Tapi setakat ni boleh unban balik. Boleh comeback. Tapi dia potential tu untuk terus ban tu dia akan tengok pada kita punya berapa kekerapan kena ban ke sebagainya. Jadi jaga-jaga. Jadi elakkan kita kena ban. Okey. Sebab kalau kena ban masalah besar pada kita lah. Baik. Okey. Jadi itu saya sharekan tentang WhatsApp group lah. Broadcast. Okay. Baik. Jadi kita cuba lanjutkan lagi. Kita tengok elemen yang seterusnya. Elemen yang seterusnya kita boleh belajar pada pagi ini. Selain daripada yang kita cerita tadi, broadcast dah cerita. Okay. Kemudian kita sentuh pasal update status. Okay. Baik, saya nak tanya pada semua. Pasal siapa yang biasa update status dia dekat WhatsApp? Yang menggunakan update status lah. Ataupun ada tak yang tak guna? Ataupun tak tahu ada update status ni? Apa gunanya update status ni? Boleh komen sikit? Saya selalu. Bagus. Okay, saya selalu. Okay. Yang lain macam mana? Ada tak yang tak pernah? Biasa update. Okay. Selalu guna. Alhamdulillah. Okay. Ada yang tak pernah tak? Jarang-jarang. Okay, jarang-jarang. Hari-hari. Oh, insyaAllah hari-hari. Okay, selalu guna. Okay, baik. Okay, jadi masing-masing dah tahulah. Saya nak tengok yang tak pernah guna. Semua guna. Okay, jadi kalau selalu guna ataupun memang dah biasa, ini sebagai ulangan, yang saya nak beritahu, WhatsApp update status ni merupakan satu strategi jugalah untuk kita nak dapatkan sale. Ini saya cerita atas pengalaman saya. Bila kita update tu, ada je yang tiba-tiba friend kita cakap, saya berminat dalam produk ni. Jadi ada potensial untuk kita dapatkan sale dekat situ. Okey, jadi apa lagi? Kita tengok WhatsApp business. Okey. WhatsApp business ni mungkin ada yang pakai WhatsApp biasa, ada yang pakai WhatsApp business. Siapa yang kat sini yang pakai WhatsApp business? Yang WhatsApp dia sekarang ni dia pakai WhatsApp business. Boleh komen? Cuba komen. Ataupun dia pakai WhatsApp biasa je. Mungkin sekarang saya tak, kalau yang okey dua-dua. Okey dua-dua sekali. Mantap. Yang lain macam mana? Okey. Dua-dua. InsyaAllah tak nak balan. WhatsApp biasa. Kalau
masih pakai WhatsApp biasa, Zayyani, cuba pakai WhatsApp, WhatsApp yang business ni. Sebab dia punya function dia lebih banyak. Saya mungkin sesi sekarang ni kita tak sempat lah nak cerita. Saya akan sharekan di sesi akan datang ataupun saya akan sharekan rakaman macam mana anda nak set up WhatsApp business. Sebab WhatsApp business ni hebat. Dia banyak membantulah pada kita yang mungkin kita nak cepat. Kita boleh bina platform macam website dalam WhatsApp business, kita boleh auto reply, jadi macam-macam function. Jadi anda cuba godek-godek. Okay. Sekarang saya nak ajar tak sempat lah. Nak ajar tu sejam jugalah. Okay. Tapi insyaAllah next ada sharing tu saya akan beritahu lah. Okay. Cuma saya nak beritahu WhatsApp business salah satu elemen yang kita boleh gunakan untuk kita nak buat pemasaran secara WhatsApp. Okay. Lagi apa lagi? Kita tengok tadi kita dah melihat tool-tool yang ada pada WhatsApp yang secara basicnya. Okay. Boleh fast respond, betul tuan. Gunakan WhatsApp business yang boleh fast respond. Okay. Jadi apa matlamat ataupun yang perlu kita capai melalui WhatsApp? Okay, kita nak faham. Pertama, kita nak database customer. Maksudnya apa? Kita ada WhatsApp, jangan sekadar kita nak WhatsApp secara personal gitu je. Kita nak kumpulkan database. Itu yang penting. Sebagai business owner, sebagai business online ni, kita nak kena untuk kumpulkan database customer. Lagi apa lagi? Kita nak bina followers. Lagi apa lagi? Kita nak ada penyokong kita. Maksudnya apa? Kita nak bina penyokong kita daripada WhatsApp ni. Okay. Lagi apa lagi? Kita nak keyakinan prospek kita. Maksudnya apa? Contohlah kalau kita gunakan broadcast tadi, kita sentiasa engage ni. Jangan menjual pada yang prospek, maksudnya yang belum membeli, jangan guna kaedah hard sale. Paksa dia membeli, jangan. Kita guna kaedah soft sale. Maksudnya kita bagi teaser-teaser menyebabkan dia jadi ni aku kena beli ni, aku kena join ni sebagainya. Soft sale. Tuan-tuan Kamal. Okay. Baik. Kita kena bina keyakinan prospek kita. Lagi apa lagi? Dan semua ni adalah merupakan satu engagement. Maksudnya kita sentiasa engage dengan kita punya customer, dengan bakal customer dan followers. Kena engage menggunakan WhatsApp kita. Sebab tu saya highlightkan beberapa tool yang ada pada WhatsApp ni. Kadang-kadang kita tak perasan. Contohlah update status. Matlamat kita nak orang sentiasa nampak kita. Maksudnya kita kalau sentiasa kita update, orang akan sentiasa nampak kita, dia akan masuk dalam dia punya, dia panggil satu minda separa sedar. Dalam otak kita ada beberapa bahagian saya share sikit. Apa yang kita tayangkan tu, iklan tu, dia akan masuk dalam satu tempat dipanggil minda separa sedar. Minda separa sedar ni maksudnya apa? Satu tempat yang dia mengumpulkan segala maklumat dalam otak ni. Contohlah iklan dekat billboard iklan produk itu produk ni. Kita tengok. Kita tak membeli pun, tapi kita selalu tengok. Contohlah produk apa? Nuraisha ke sebagainya. Itu Nuraisha produk kawan saya lah. Kita nampak Nuraisha. Dia masuk dalam minda kita. Kita tak beli pun. Tapi apa yang berlaku, yang menariknya, yang magicnya, bila kita nak beli, kita terfikir, aku nak beli kosmetik lah yang untuk yang bagus lah. Apa ya produk ting terkeluar. Keluar apa? Dalam minda kita terkeluar Nuraisha. Contohlah Nuraisha. Nuraisha lah aku rasa. Bagus lah Nuraisha. Nampak maksudnya apa? Peranan iklan yang sentiasa orang nampak ni bukanlah kita nak dapat sale masa tu. Tapi kita nak tanamkan dalam minda bakal customer kita ni, produk kalau nak beli produk aku. Sebab tu tuan-tuan ada WhatsApp, ada update status, itu ibarat macam billboard lah. Billboard percuma. Mungkin kita tak mampu nak pasang billboard kat tepi jalan tu, tapi kita ada billboard percuma WhatsApp. Jadi rajin-rajinlah untuk memasang billboard. Sebab billboard di WhatsApp tu ataupun update status tu, dia punya jangka hayat sehari je. Dia kenalah setiap hari. Rajin. Kena rajin. Jangan buat perkara yang update benda sama. Kena ubah-ubah. Jangan nampakkan benda sama. Kadang-kadang menyampah juga benda sama kan. Kita kena perbagaikan lah. Sebab tu kena konten kena banyak. Okay. Baik. Okay. Baik. Jadi kita dah tahu matlamat WhatsApp ni untuk apa. Untuk kita bina database, followers. Jadi sekarang ni bagaimana? Bagaimana kita nak tingkatkan engagement dengan customer di WhatsApp? Maksudnya kita nak kumpul database tu macam mana? Kita nak tingkatkan followers macam mana? Okay. Pertama, saya sharekan. Okay. Kita kena wujudkan beberapa jenis WhatsApp.
Okay. Pertama WhatsApp group. Okay. Itu customer kita. Maksud kita kena buat WhatsApp group ni untuk kita boleh sentiasa share kan. Sama ada WhatsApp tu kepada kita kena bezakan ya. Contohlah customer yang group pertama ni untuk customer yang beli produk sekian-sekian. Kita buatkan satu group. Bagi produk lain pula kita buat satu group. Maksudnya kita ibarat macam kita groupkan dia orang, kita buat satu, saya panggil istilah kolam. Kolam ya. Jadi kita sharekan teknik kolam. Kita buat kolam supaya kita boleh pegang dia orang. Kalau dah buat kolam, kalau dah buat, janganlah senyap pula. Okey. Janganlah dia tak ada apa-apa kan. Lama-lama ikan pun lari. Okey, nampak? Jadi kena sentiasa ada sharing. Sharing tips, info, ilmu, motivasi, pelbagai lah. Jangan asyik share pasal produk ya, menyampah juga setiap hari kan. Kena share benda-benda yang ilmu. Yang dia rasa, bagus lah. Dia orang ni bagus lah, walaupun jual produk tapi ada something benda lain. Dia akan setia lah. Tapi kalau asyik setiap masa, setiap hari, setiap jam kita share produk ya, lama-lama dia menyampah dah. Muak lah aku tengok produk ni keluar lah. Dia orang lagi. Kita nak jaga ikan kita. Maksudnya customer kita ni jangan bagi dia orang lari. Jadi kita kena ada input yang menarik lah. Okay. Mungkin kita boleh buat juga grup umum. Maksudnya kita buat satu contoh lah. Macam saya buat grup iklan contohnya. Grup iklan Vivo. Okay. Jadi siapa nak buat iklan tu masuklah dalam grup tu. Kita jadi admin, kita parti. Untuk apa? Kita memang bagi dia orang iklan. Okay, grup iklan lah. Tapi dalam masa sama kita faham kita sebagai admin. Bila kita sebagai admin, kita mampu buat apa saja. Jadi kalau kita buat iklan, akan perasan kita punya iklan. Bila kita iklan, kita boleh kontrol lah. Lagi banyak grup iklan yang kita buat, lagi banyak potensi customer yang wujud. Maksudnya apa? Bila kita wujudkan banyak kolam-kolam tu, jadi banyaklah potensi untuk kita dapatkan customer. Okay. Baik, ada gangguan suara ya. Tolong mute kan, siapa yang tak mute kan. Okay. Baik. Jadi satu lagi WhatsApp personal. Okay. Macam saya sharekan tadi, pastikan anda sentiasa update status. Ini sebagai untuk engagement. Orang sentiasa nampak. Maksudnya kita dah save nombor orang kan. Nombor customer, nombor bakal customer. Bakal customer pun pernah share nombor kita. Sebab tu pentingnya update status. Dia tak beli sebelum ni kan. Tapi bila dia sentiasa nampak status kita, satu masa dia terdetik, aku nak kena try lah produk ni. Kita nak update pun kita update apa? Jangan terus menjual. Updatekan teaser-teaser, testimoni, sharing, pengalaman customer ataupun apa-apa yang berkaitan menyebabkan bagus produk ni. Jadi kita kena sediakanlah konten untuk kita nak update. Jadi maksudnya update status kena bijak. Kita update benda yang boleh menarik dia orang. Bukan sekadar kita update je tak. Okey. Baik. Okey, setakat ni dapat sesuatu Dapat lagi tambahan ilmu? Kaitkan yang viral sekarang. Betul. Okey. Dapat tak? Setakat ni dapat tak ilmu yang saya cuba sharekan? Kalau dapat cuba komen Right. Alhamdulillah. Ini sekadar saya nak ada interaksi lah. Takut saya bercakap seorang-seorang, yang lain semua tidur. Okey. Baik. Okey, dapat sesuatu ya. Alright. Okey, kita lanjutkan lagi. Kita tengok lagi. Macam mana saya nak sharekan satu perkara anda nak buat teknik kolam ni. Teknik kolam. Alamak, siapa yang tulis tu? Okey. Okey. Tolong padam balik tu. Okey. Baik. Teknik kolam yang saya cuba sharekan ni. Contoh yang mudah lah. Saya buka cerita lah. Anda semua berada dalam kolam kelas bisnes online free 3, betul ya? Semua berada dalam kolam saya. Jadi anda masuk secara, saya offerkan secara percuma kelas. Anda dah masuk. Okay? Memang niat kami nak sharekan ilmu lah. Itu niat utama kami lah. Di samping kita nak bina rapport dan bina branding lah kepada anda semua. Sebab dekat online ni, mungkinlah kalau strategi yang secara berbayar tu, mungkinlah boleh guna FB Ads ataupun pasang billboard dekat jalan raya kan. Itu yang banyak duit lah kan. Okay. Tapi kita yang mungkin peringkat awal ni, yang mungkin tak ada sangat dia punya modal untuk nak buat iklan, gunalah teknik kolam ni. Maksudnya apa? Anda menarik orang-orang di luar sana tu datang kepada anda. Contohlah anda menjual produk kesihatan. Janganlah buat grup tentang nama produk anda. Tak. Maksudnya
buat grup tu, grup yang contohlah satu grup anda nak bina database, anda buat grup iklan. Contohlah iklan jerantuk, grup iklan jerantuk. Anda tarik, okey, siapa nak beriklan masuk grup ni. Bila dia orang dah masuk dalam grup tu, anda dah pegang dia orang tau. Jalan tu anda mainkan peranan sebagai admin. Kadang-kadang anda wujudkan diri anda. Okey, wujudkan diri anda, nampakkan supaya dia orang bila kena siapa dia ni? Oh, dia ni admin, dia buat apa? Dia orang akan mencari anda. Itu grup iklan. Kemudian grup apa lagi? Grup info atau sharing. Maksudnya buat satu grup WhatsApp, info sharing kesihatan. Contohlah, info tentang teknik mengubat penyakit jantung. Betul lah. Apa-apa sajalah tajuk dia. Buat grup. Tarik orang masuk. Maksudnya kalau highlight pada penyakit jantung, siapa yang sakit jantung dia akan masuk lah. Jadi bila anda sharing, anda sebagai admin, satu masa anda sharingkan something tentang produk anda. Tapi jangan hard sale, kena soft sale. Maksudnya apa? Kita mengumpulkan ikan-ikan tu mengikut umpan dia. Faham ya? Satu lagi, grup produk atau servis. Ni direct lah. Kalau anda jual produk apa? Contohlah jus 5. Buat nama grup WhatsApp, jus 5. Siapa nak siapa nak jus 5 boleh masuk dalam grup tersebut. Okey. Jadi ada beberapa kolam yang anda boleh buat. Okey, beberapa kolam yang anda boleh buat untuk kita katakan untuk anda bina database. Ini caranya. Anda kena bina. Sebab tu kena rajin benda ni. Sebab anda jangan terus guna kaedah menjual terus. Ada iklan buat iklan, jangan. Guna teknik yang kita panggil teknik kolam ni. Maksud tarik orang masuk dalam kolam kita, pelan-pelan kita tarik orang untuk share tentang produk kita sebagainya. Jangan terus menjual. Ini saya sharekan bagaimana teknik zero cost online marketing lah, WhatsApp Marketing Pro lah. Right. Okay, setakat ni faham tak teknik kolam yang saya sharekan ni? Kalau faham ataupun dapat, tolong komen. Okay. Boleh komen? Dapat tak sesuatu pada teknik kolam ni? Boleh faham Okay. Dapat, faham. Alhamdulillah. Dia kalau boleh, kalau dah faham ni, praktikan terus lah. Saya berani jamin, kalau anda nampak teknik yang digunakan ni, sebenarnya teknik yang digunakan ni digunakan oleh orang-orang yang hebat, yang besar ni. Kalau pasal lah, contohlah yang internet marketer yang ada, kita faham Najib As-Sadak, Fahdi Ghazali, Aziz Osman, semua gunakan teknik kolam ni. Maksudnya apa? Dia bina database. Dia tarik orang kan. Tarik orang, kemudian sikit-sikit dia upsell. Apa beza teknik kolam dengan grup WhatsApp? Nama je lah. Okay. Nama. Grup WhatsApp tu adalah technical pada WhatsApp tu, masuk grup WhatsApp. Teknik kolam maksudnya teknik kita tarik orang luar sana masuk dalam kolam ataupun dalam grup WhatsApp tu. Itu dinamakan teknik kolam lah. Boleh jawab Poliza? Okey, cantik. Alright. Okey. Baik. Jadi saya harap tuan-tuan boleh praktiskan teknik kolam ni. Okey. Baik. Jadi itu saya sharekan tentang bagaimana teknik WhatsApp Pro sebagainya. Sekarang saya sharekan sikit teknik berkesan pula pelanggan. Baik, masa hampir pukul 11. Boleh kita lanjutkan sikit panjang pula masa. Boleh saya curi sikit masa dalam 10 ke 15 minit? Boleh ke? Saya bertanya dulu. Kalau tak boleh kita stop lah. Ada 2 lagi point. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, saya tanya dulu. Okey, boleh. Semua boleh lah insyaAllah. Kalau tak boleh pun tak apa. Anda boleh. Mungkin ada urusan masing-masing. Tapi saya akan tetap sharekan lah. Okey, sekarang ni saya nak sharekan pada tuan-tuan teknik berkesan bagaimana anda nak follow up pelanggan anda. Okey. Baik. Boleh nampak tak saya punya e-book ni? Boleh nampak Saya cuba sharekan e-book ni. Kalau nampak, cuba komen, nampak aliran follow up ni. Boleh nampak Okey, nampak. Alright. Right. Okey. Baik. Sekarang ni macam mana teknik kita nak follow up pelanggan ni? Kadang-kadang kita tak ada idea. Pelanggan kita dah promote. Kita dah promote pada pelanggan, tiba-tiba krik-krik. Tak respon pula. Kenapa ni, ada masalah ke? Ke aku salah cakap? Okay. Ataupun dia terasa dengan aku kan? Adakah ayat aku ni tak power ke? Kadang-kadang kita macam mana sebab apa? Right. Ada beberapa perkara yang kita kena faham kita kena faham. Sebab manusia ni dia ada perasaan. Jadi emosi dia. Dia ada insting dia ataupun dalaman dia lah. Maksudnya dia nak bertindak, dia nak membeli produk kita ni atas bila mana kita mampu untuk terobos dalam diri dia. Maksudnya kita mampu untuk pecahkan dalaman dia tu. Menyebabkan dia terus membeli produk kita. Sebab tu kita nak faham manusia ni berbeza. Mungkin si A senang je nak approach dia.
kenapa CB ni susah sangat kan? Kenapa dia ni kerik-kerik je? Kenapa dia ni? Sebab lain orang, lain watak dia, lain perasaan dia, lain cara penerimaan dia. Ya. Sebab tu kita kena faham peringkat asas. Nak faham apa? Okay. Mungkin kalau tengok kalau kaedah dia, kita buat iklan, kita terus nak close sale, kita nak berjaya. Yang berjaya ni alhamdulillah berjaya. Yang tak berjaya ni macam mana? Yang tak berjaya ni kita panggil sebagai prospek. Kita masuk dalam satu kolam kita. Maksudnya kita buat satu broadcast. Sebab tu yang saya cerita broadcast tadi kan. Maksudnya kita buat satu group broadcast, kita namakan sebagai prospek. Jangan abaikan dia orang. Sebab yang datang pada kita tu, setiap yang datang tu, setiap yang dia bawa duit, cuma dia tak bagi duit pada kita. Maksudnya dia tak beli produk kita. Kadang-kadang mungkin ada satu sebab yang menyebabkan dia tak beli masa tu. Mungkin kita tak berjaya meyakinkan dia lagi. Ataupun dia punya engagement kita, ataupun dia masih ragu-ragu kita. Betul ke tak? Kan aku bayar kan scammer pula. Alamak, kan aku bayar kan rugi dia aku. Belum nak beli lagi, betul. Maksudnya prospek yang belum nak beli lagi. Okay, baik. Jadi sebab tu kita kena faham diorang ni, mereka ni merupakan prospek. Kita kena masukkan dalam satu grup. Okay, mereka akan beli nanti, betul. Mereka hanya perhati je. Mungkin masa tu diorang duit nak guna untuk yang lebih penting. Kita jangan paksa dia. Jadi apa kita kena buat? Okay, saya sharekan beberapa perkara ya. Kita kena ubah dulu mindset kita. Okay, kena ubah mindset kita, maksudnya apa? Kita kena faham kita nak follow up customer ni, jangan ada elemen paksaan. Dan kita kena faham step-step dia. Step-step dia. Ada 4 mindset yang kita kena betulkan. Pertama sekali, ambil kisah. Maksudnya ambil kisah apa? Kita kena tahu tentang prospek ni. Mungkin kita prospek ni ada masalah kewangan. Nak bayar yuran anak masa tu kan. Jadi tak ada duit lah masa tu. Kita kena faham. Itu pertama, maksudnya kita kena faham. Cuma mungkin kita nampakkan kita nak membantu dia. Kita beritahu dia, mungkin saya nak bantu tuan. Contohlah kita jual produk kesihatan. Mungkin tuan memerlukan produk saya, tapi mungkin belum mampu lagi. Tapi tak apa, mungkin kita permudahkan. Kita permudahkan klien kita. Maksud kita rasa mungkin klien kita tak ada duit ataupun nak bayar sedebuk tu mungkin tak cukup duit. Kita cuba memahami dia. Itu pertama. Kita ambil kisah. Yang kedua, kita nak bantu dia. Maksudnya kita bantu, maksudnya kita permudahkan lagi. Mungkin kita bertanya, mungkin tuan tak nampak lagi kelebihan produk saya ni. Saya cuba detailkan lagi. Maksudnya ada teknik macam nak bantu dia. Memahamkan dia lagi supaya dia rasa bagus produk ni. Mungkin dia punya apa keyakinan dia masih separuh. Tapi bila kita rasa nak bantu dia, dia nampak bagus dia ni, macam support bagus nampak. Baru dia nak beli. Nampak. Boleh faham Maksudnya kita kena betulkan mindset, bukan kita tanya bila nak bayar, bila jangan macam tu. Kenapa tak beli nanti lagi dah dia orang kan. Okey. Yang ketiga, nasihat. Contoh nasihat, maksudnya kawan kita perokok tegar kita sebagai kawan tidak merokok dan nasihatkan. Maksudnya kita bagi satu konsep nasihat kepada customer. Contohlah apa yang kita tawarkan ni, contohlah kalau kita produk kewangan, contoh kita bagi nasihat, mungkin ini tuan-tuan tak nampak lagi kepentingan, tapi saya nak bagi nasihat ataupun saya nak share, bukan nasihat. Kadang-kadang orang bila kita kata nak bagi nasihat, dia rasa macam nak mengajar dia kan. Kita beritahu kita nak share kan. Saya nak share kan bahawa pengalaman orang yang dah ambil takaful dan sebagainya. Contoh kalau jual takaful dan sebagainya. Ataupun orang yang tak buat wasiat sebelum meninggal ni biasa kita bagi satu something yang menyebabkan dia tersentak. Okey, dan keempat, kekalkan persahabatan. Maksudnya kita sentiasa kekalkan. Satu masa kalau ada raya nanti, contoh raya, kita wish raya. Jangan menjual. Supaya dia rasa, oh dia ni wish raya, siapa dia ni? Oh dia ni yang buat wasiat tu, Cik Kamal. Contoh. Oh, dia ingat. Dia mungkin tak ambil masa tu. Tapi bila masa kita sesi engage dia dengan broadcast, kita masuk dalam satu grup broadcast tu, kita tembak. Kita bukan tembak pada dia seorang pun sebenarnya. Kita tembak semua pada semua prospek, betul tak? Tapi dia perasan kita macam ibarat macam kita bagi pada personal pada dia. Dia rasa macam keep in touch lah. Kekalkan persahabatan. Barulah dia rasa, ya aku kena ambil ni. Nampak ya? Sebab tu step dia, dia kenal kita, dia suka kita. Dia percaya dan dia ingat. Kita nak buat dia sampai dia ingat kita. Sebab tu
apa yang kita buat dekat WhatsApp ni, update status, hantar broadcast sebagainya, semua strategi kita nak bagi dia sampai tahap dia ingat kita, tak lupa-lupa, dalam tidur pun masuk. Okey, dalam termimpi-mimpi lah kita. Itu baru power lah, orang kata apa, teknik marketing yang orang kata apa, pro lah. Okey, baik. Dan dia ada kena buat jadual follow up lah. Jadual dia okay, hari apa. Jangan setiap hari yang sama lah. Hari ni esok, jangan berterusan. Kalau gitu memang orang blok terus kan. Kena ada selang-selang 2 hari, 3 hari kan. Jangan nampak terdesak. Nampak kita terdesak nak duit dia. Jangan. Okey. Jangan sampai tahap dia blok kita lah. Okey. Baik. Dan beberapa idea saya nak sharekan banyak sebenarnya. Cuma saya akan sharekanlah kepada siapa yang berminat, nanti boleh PM saya bagi e-book ni. Okey. Percuma lah pada siapa yang berminat saja. Nak share sekarang tak sempat masa. So saya nak sharekan yang poin ketiga berkenaan dengan bonus tentang robot tu. Boleh Okey, setakat ni untuk yang poin kedua ni dapat nak beli nanti. Nak beli apa tu? Oh, nak beli nanti. Okey, minat. Okey. Siapa minat boleh PM personal lah. Okey. Baik, setakat ni dapat Yang untuk setakat ni okey dapat, alhamdulillah. Okey, baik. Kita cuba tengok topik yang seterusnya berkenaan dengan robot ataupun kita katakan sistem apps apa yang kita nak gunakan untuk kita nak follow up ataupun kita nak satu sistem yang boleh membantu kita punya bisnes ni. Okey. Baik. Jadi mungkin tuan-tuan dah ada gunakan sistem masing-masing lah. Macam-macam sekarang dekat pasaran sebagainya. Ada yang percuma, ada yang berbayar. Saya sharekan tentang yang percuma lah. Dia ada percuma, dah ada premium. Tapi yang percuma pun kalau tuan-tuan pakai pun dah cukup. Dah cukup memadai. Okey. Baik. Jadi boleh tengok pada handphone masing-masing. Tengok pada handphone. Pastikan handphone anda handphone Android lah. Sebab tu saya nak share sebelum tu. Kalau nak buat marketing, online marketing ni, kalau tak ada handphone Android, kalau pakai Apple ke sebagainya, adakanlah, wujudkanlah handphone Android. Sebab apa? Sebab kebanyakan tool-tool marketing menggunakan Android. Okey, menggunakan Android. Baik. Jadi dekat telefon anda, dekat Play Store tu, cuba anda klik Play Store dan semua ikut saya. Kalau boleh semua ikut saya. Okey. Play Store dan cuba anda typekan auto reply WhatsApp. Okey, anda typekan dekat Google Play anda, Play Store anda, auto reply WhatsApp. Okey, akan keluar banyak. Okey. Kalau anda rajin jenis yang suka troker, anda troker lah semua. Cuba guna setiap surat satu. Banyak dan masing-masing ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Okey, kekuatan dan kelemahan. Contohlah ada apps yang dia bila kita phone kita lock, dia dah tak boleh nak balas balik. Susah juga lah. Kena session on, masa tak lock. Okey, ada yang boleh, ada tak boleh. Jadi saya sharekan yang biasa saya guna. Yang memang saya dah guna, saya dah nampak terbukti lah dia punya hasil. Okey, saya guna yang ni. Auto respond WhatsApp. Autoresponder for WhatsApp. Jadi semua boleh klik sini autoresponder for WhatsApp ni. Ni. Nampak Semua nampak Okey. Ada tak jumpa dekat dia punya phone? Semua jumpa Okey, saya harap semua follow saya tak kita mungkin tak ulang banyak kali lah. Dekat Play Store ke? Macam mana? Dekat Play Store. Dekat Play Store. Dekat Play Store. Alright. Dapat tuan? Tuan Tanah Bulan? Dapat? Okey. Dekat Play Store tu, autoresponder for WhatsApp. Okey, klik kat situ. Okey, siapa yang mungkin tak pernah guna, dia kena install lah. Tapi sebabkan saya dah guna, okey, saya dah guna, dia tulis sini update je lah ataupun uninstall. Jadi siapa yang belum ataupun siapa yang tak tahu, tak pernah guna, klik install, dia akan keluar sini install. Jadi tekan install lah. Jadi sebabkan saya dah install, saya just update lah. Okey. Mungkin siapa dah install, dia akan keluar perkara sama. Dia kena update. Macam saya pakai yang dia punya premium lah. Mula-mula saya pakai percuma dulu. Tapi tengok, ada premium. Premium pun tak mahal.
RM45 je. Lifetime. Maksudnya bayar sekali saja RM45 boleh pakai seumur hidup sampai kiamat. Kalau company tu tak tutup kan. Tapi insyaAllah saya nampak company ni lama. Saya dah pakai sejak tahun 2016 ke 17. Lama lah. Maksudnya baguslah. Dia boleh maintain sampai sekarang kan. Jadi company ni dia boleh maintain lah dia punya apps ni. Okay. Jadi semua install. Okay, semua dah install Cuba komen. Semua dah install ke? Cuba komen sikit. Takut ada yang tertinggal. Tuan-tuan Ambalin dah siap? Dah install Okay. Alhamdulillah, masih. Sudah. Okay. Yang lain macam mana? Okay, dah install. Cuba open. Okay. Open anda punya tu. Okay, dia akan keluar depan ni muka robot ni. Okay, kosong. Kena beli Android dulu. Okay. Oh, tak apa. Nanti dah ada duit sikit, lebih sikit Alhamdulillah. Okay. Tak apa. Rakaman ni boleh tengok balik. Dah beli Android nanti, bolehlah apply. Tuan Acap. Okay. Bagi yang siapa ada Android, boleh. Okay, kita sama-sama. Baik. Dia akan keluar muka depan ni. Jadi kat mana kalau kita tengok kat sini, sebelah yang baris 3 ni. Tengok dia ada rules, test, rules, setting, tasker. Nampak? Dia boleh auto respond pada Facebook, IG, TG ni. TG saya tak pasti apa. TG WB ni kan. Saya tak explore benda apa SGNL. Tapi yang sinonim dua perkara lah. Maksudnya kita install ni dia boleh auto respond bukan sekadar pada WhatsApp, tapi pada Facebook, IG pun dia boleh auto respond. Jadi kalau tengok bawah sekali sebabkan saya pakai yang berbayar, dia akan tulis bawah sekali premium lah. Nampak? Jadi anda semua mungkin yang first time ni yang guna yang free tu, okay, dia mungkin bawah tu dia akan guna basic line. Tapi basic pun dah boleh pakai. Okay. Okay, saya tunjukkan cara dia. Okay. Cara dia anda nak gunakan adalah anda klikkan pada butang tambah ni bawah ni. Ada butang tambah ni. Okay. Dia akan keluar ni. Exact mesh, similarity mesh, pattern mesh. Okay. Contohlah anda nak bila orang message, ada orang message anda tentang apa? Dia nak tanya tentang harga. Contohlah. Saya type harga maksudnya apa dia punya keyword dia. Contohlah anda jual produk insurans kan, harga berharga sekian. Jadi kalau dalam message dia orang tu ada ayat macam-macam lah. Tiba-tiba ada point harga. Jadi kita punya robot ni akan jawab perkara yang samalah yang kita setkan. Okay. Selepas daripada tu bawah tu ada reply message Contohlah saya letakkan harga RM100 contoh. Ini contoh saya buat. Maksudnya anda nak reply harga berapa? Produk anda lah. Okay. Ataupun apa yang atas nak tulis apa? Selain pada harga. Contohlah anda nak masukkan apa lagi? Kita fokus pada harga dulu. Okay, multiple replies. One all random. Okay, kita buat macam mana multiple replies ni? Maksudnya dia kalau dia dah hantar sekali, kalau dia hantar sekali lagi, kalau kita set sekali satu je, dia akan respon sekali lah. Bila dia tanya sekali lagi, dia tak jawab lah. Jadi kita hanya letak mungkin all. Okay, all. Minimum, maksimum tak perlulah. Okay. Delay in second. Maksudnya kita nak pastikan nampak tak macam robot sangat. Maksudnya dia respon mungkin seminit ataupun berapa sangat sebagainya. Kita boleh letakkan. Bulan pada kita lah. Tapi saya tak letakkan supaya saya nak tunjuk pada anda semua macam mana dia respon. Okay, receiver. Pastikan anda pilih individual. Maksudnya kalau individual ni, contohlah customer dia WhatsApp anda secara personal, dia akan dapat secara personal lah. Tapi tiba-tiba dalam grup WhatsApp anda pilih grup. Tiba-tiba dalam grup WhatsApp yang banyak-banyak tu ada perkataan harga, dia akan masuk ke grup tu, nampak? Dia akan respon kepada grup tu. Tiba-tiba dia jawab kat grup tu harga sekian-sekian. Nampak? Jadi pelik pula, kenapa ni? Jadi kita pilih individual. Okay, faham ya? Baik, spread contact ni tak perlu, tinggalkan. Ignore contact tak perlu. Okay. Jadi kepada yang mungkin yang apa berbayar, dia akan dapat semua ni, nampak? Dia boleh tick semua ni. Dia boleh pilih. Contohlah apa dia tulis ni? Reply on specific time. Maksudnya saya boleh dapat reply reply only if screen if off or lock. Maksudnya kita nak dia reply sekiranya kita punya phone ni lock. Kita tick lah. Tapi kalau anda yang free tu mungkin tak ada lah. Ni hanya untuk yang premium saja. Tapi tak apa, yang basic pun boleh function. Okay. Jadi bawah tu priority notification tak perlu. Bawah tu sebagainya tak perlu. Okay. Dah siap tu,
anda tekan saja butang plus tu, butang right tu. Bukan plus. Okey, nampak? Dia akan jadi satu. Satu kat sini harga kat depan. Okey. Jadi kalau nak test, okey. Anda cuba test WhatsApp pada saya. Nombor saya 11-101-3465. Cuba anda test WhatsApp pada saya. Anda save nombor saya, anda cuba WhatsApp saya. Tulis perkataan harga. Anda akan dapat tak dia punya auto respond tu. Apa yang saya setkan tadi, harga RM100. Okey. Cuba anda cuba buat. Okey. Cuba Boleh ulang sikit tak lepas. ya. Memang yang first step tadi tu. First step. Okey, kita tengok respon je tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang sekejap lagi. Okey. Nampak harga 100. Nampak dia auto respon. Saya tak type pun. Siapa yang WhatsApp saya tu dapat. Dapat semua Okey. Okey, right. Jadi maksudnya nampak secara direct saya buat dia terus respon. Okey. Dan anda boleh tambah banyak tambah banyak lagi. Maksudnya anda tambah apa lagi? Tambah contoh kalau tambah apa dia? Tempat lokasi atau lokasi Maksudnya lokasi pejabat dan sebagainya. Kita tulis lokasi lah ataupun pejabat dan sebagainya. Exact match. Kita pilih exact match tu. Okey. Kemudian reply message sama juga lokasi di contohlah di Bentong. Contohlah. Yang lain semua saya buat yang perkara sama tadi lah. Macam yang saya setkan tadi. Okey. Jadi saya klikkan pada ni yang tick ni. Okey. Cuba anda WhatsAppkan lokasi pula. Lokasi. Cuba WhatsAppkan lokasi. Dapat tak reply dia punya auto reply ni tentang lokasi tu. Nampak Okey, siapa ni? Okey, lokasi Bentong. Okey. Baik. Dapat Okey, nampak. Dia terus menjawab. Nampak Dia terus respon. Okey. Nampak Okey, baik. Tadi tuan-tuan boleh minta ulang kat bahagian mana tu? Ya, daripada mana? Step mana? Bahagian first tu saya terlepas. First sekali Okey. First, okey, kita tengok step by step. Okey. Kalau anda pakai yang percuma, pertama anda takkan nampak premium lah. Macam saya berbayar premium. Okey. Anda subscribe insya-Allah mungkin harganya RM45 seumur hidup. Anda terus subscribe itulah, bayar online. Jadi pertama sekali nak setkan message dia, macam mana dia nak respon. Anda hanya klik pada yang ada simbol tambah bawah tu. Nampak tuan-tuan boleh? Klik situ. Okey. Pertama kita isikan bahagian receive message. Maksudnya apa message yang kita rasakan customer akan WhatsApp pada kita. Kita ambil dia punya key point je. Dia mungkin akan buat ayat panjang Assalamualaikum boleh tak saya tanya pasal harga. Kita ambil perkataan harga tu. Kita tak ada harga. Sebab kita nak beritahu tentang harga Jadi jawapan kita apa? Harga sekian-sekian kita balas tak ada sini. Dia punya ayat dia. Maksudnya kita beritahu lah harga berapa. RM sekian-sekian. Okey. Kita typekan. Lepas pada reply message, kita tengok pada multiple replies, kita pilih all supaya bila dia tanya sekali lagi harga, dia akan jawablah pasal harga sebagainya. Alright. Kemudian delay on second, ini kalau kita nak message kita ni dia macam reply lambat. Lambat bukan apa, maksudnya nampak macam-macam bukan robot sangatlah. Dia nampak macam human juga. Dia nampak reply lambat sikit seminit contoh. Kadang-kadang orang tak suka kalau robot-robot kan. Pulang kalau kita tak buat pun direct lagi bagus cepat kan. Okey. Kemudian receiver, pastikan pilih individuals. Jangan pilih group ataupun post. Sebab individual maksudnya orang akan dapat secara personal kalau dia WhatsApp personal. Tapi tiba-tiba kalau kita pilih group, tiba-tiba dalam group yang banyak-banyak kita join tu ada perkataan harga. Dia akan robot ni akan respon pada group tu. Tiba-tiba dia bukan respon pada personal. Dia akan masuk dalam group. Jadi tak betul lah. Jadi yang bawah tu kita abaikan. Dah sampai bawah tu just kita klik pada butang tambah ni. Okey.
dan jadilah dia punya tu. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan dapat Alright. Okey. Kalau tak dapat boleh tengok balik lah ulangan kita punya ni, insya-Allah. Okey. Baik, ini yang saya sharekanlah salah satu yang mungkin mungkin boleh bergunalah untuk tuan-tuan. Agak-agaknya anda dapat sesuatu yang baru tak pada hari ini tentang robot ni? Boleh respon sikit tak? Okey. Kalau tulis di mana lokasi, robot tak jawab pun. Sebab panjang sangat. Okey. Dia kalau boleh pilih keyword. Sebab robot pun pening. D tu. Robot pun tak faham. Okey. Kalau boleh pilih keyword dan sebenarnya ada lagi beberapa perkara dalam tu. Tu lebih pada yang advance punya. Tapi anda pakai yang basic pun dah faham. Ini benda yang penting. Contohlah anda dah penat nak menjawab. Kadang-kadang bila dia jawab customer klik kan. Betul tak? Jadi ini satu benda yang penting. Kalau ada benda ni membantu anda memudahkan jawab. Last sekali anda boleh masukkan bahagian pembayaran. Anda masukkan link pembayaran. Di pembayaran anda sama ada anda gunakan, anda bagi nombor akaun. Yang terbaik anda ada link pembayaran sendiri. Maksudnya apa? Anda ada payment gateway tersendiri. Payment gateway salah satu payment gateway saya boleh share ni, mungkin anda boleh tengok Toyib Pay Toyib Pay. Anda boleh daftar Toyib Pay. Anda daftar percuma Toyib Pay ni. Ataupun dia banyak lagi Toyib Pay, kemudian Raudah Pay, kemudian apa lagi? Easy Pay lah apa? Banyaklah pay lagi. Dan macam Toyib Pay ni dia simple. Kalau ada daftar sebagainya percuma, dan setiap transaction tu dia hanya tolak, tak silap saya yang terbaru ni RM1. Satu transaction dia tolak RM1. Okey. Dan boleh pakai credit card dan sebagainya. Maksudnya apa? Sampai tahap anda tak perlu nak menjawab pun. Macam mana tak perlu beritahu customer pun. Robot yang beritahu sekian-sekian ni kalau berminat pembayaran, anda bubuhkan link tu. Customer masuk link tu dan dia dapat pembayaran, anda dapat pembayaran dan anda hanya uruskan dia punya post saja. Mudah kerja anda. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan kasih sekalian, okey. Itu saya sharekan tentang berkaitan dengan bonus kita lah, robot kita. Okey. Saya yakin tuan-tuan mungkin ada robot yang lain. Banyak lagi sebenarnya. Tapi yang tu yang saya dapat sharekan pagi ni. Okey. Boleh pakai di PC ke? Memang boleh lah. Boleh. Tapi tak, yang ni untuk yang Android saja. Tapi kalau bisnes sebagai usahawan online ni, better pakai pada telefon lah. Sebab dia telefon ni kan kita boleh bawa ke mana-mana. Senang kan, buka terus kan. Dan kita macam auto respon ni, dia akan respon kepada nombor WhatsApp kita tu. Jadi kalau yang Android ni, dia memang pasang kepada WhatsApp, maksudnya pada phone, pada Android tu. Jadi kalau pada PC tu, boleh juga kalau anda download satu aplikasi yang lain untuk Android pada PC. Tu teknikal lain pula lah. Tapi benda ni disarankan kepada hanya kepada phone saja. Boleh bank keyword ke sifu. Bank keyword maksudnya apa tu? Bank keyword maksudnya apa tu? Boleh jelaskan lagi Tuan Akmal? Bank keyword tu macam mana tu? Letak banyak keyword. Boleh, tak ada masalah. Dia unlimited. Tapi jangan dia jadi macam kita kena susun. Kita kena fikir macam mana customer akan bertanya. Ibarat kita customer, apa soalan kita akan tanya? Keyword apa yang kita akan keluarkan? Jadi kita susun siap-siap dia punya skrip. Skrip tu siap-siap, maksudnya apa yang kita respon kepada customer, and then keyword tu kita letakkan yang bersesuaian. Contohlah kasih, harga, pejabat kat mana, pejabat, kemudian apa lagi? Promosi ke apa. Jadi keyword-keyword itu unlimited dan kita sediakan skrip. Itu kesesuaian. Okey. Baik. Okey. Baik. Jadi sebelum kita nak tamatkan kelas kita, ada sebarang soalan tak daripada semua? Ya, ada sebarang soalan lagi sebelum kita nak tamatkan kelas kita pada pagi ni? Ada soalan lain? Okey. Banyak pula soalan kali ni Apa? Okey. Baik. Jadi kalau tak ada soalan tak apa. Mungkin kalau ada soalan boleh PM sebagainya. Jadi apapun akaun selalu klien tanya. Letaklah nombor akaun. Contoh kalau klien tanya akaun, nombor akaun apa? Kita ambil keyword akaun. Nak e-book, sipu, tai. Nak e-book,
PM lah. Okay, PM dulu. Nanti saya WhatsApp secara personal. Ada limit tak? Setakat ni dia tak ada limit. Tapi jangan pastikan berbeza-beza lah kan. Kita dah set kan. Jangan banyak sangat nanti takut dia confuse. Kadang-kadang dalam satu ayat customer tu ada 2 keyword yang dimasukkan nanti. Dia keluar jadi konflik. Apapun kita kena try juga. Kita kena berfikiran seperti macam mana customer berfikir. Macam mana customer akan bertanya. Baru senang kita nak susun dia punya skrip tu. Dapat ya? Right. Jadi kalau ada soalan lain insyaAllah boleh PM personal saya. Tapi apapun saya harapkan tuan-tuan boleh terus setialah bersama dengan kami. Sebab banyak lagi kami nak sharekan ya. Dan saya nak sharekan juga sikit sebelum saya nak tutup. Okay. Kami tengah bangunkan satu akademi online iaitu rivoonlineacademy.com. Okay. Yang mana dalam Rivo Online Academy ni akan ada banyak perkara lah dalam ni. Ada e-learning, personal coaching, kelas online sebagainya lah. Jadi mungkin siapa yang dia berminat nak teruskan bersama, kita galakkan bersama sebab memang niat kami nak bangunkan usaha online ni dan mungkin ada siapa yang berminat nak belajar lebih advance. Kita ada kelas-kelas advance macam kelas di website, kelas LBS, kelas macam-macam lah. Tapi semua ni dalam proses pembangunan. Siapa yang berminat, insyaAllah kita akan wawarkan lah, dia boleh join. Tapi yang pastinya, insyaAllah setiap minggu, kecuali hari raya. Hari raya kita cuti sekejap. Untuk berikan laluan hari raya. Lepas hari raya, seminggu lepas tu, terus on. Setiap minggu paling kurang, satu kelas kita akan buat. Sebab insyaAllah ilmu yang disampaikan tu, bila tuan-tuan manfaatkan, sampaikan pada yang lain, mudah-mudahan itu sebagai jariah, sebagai saham kami lah di akhirat nanti. Bila kami dah tak ada, kami harapkan benda ni boleh dimanfaatkan oleh ramai lah, insyaAllah ya. Dan saya harapkan bolehlah tuan-tuan, perempuan boleh ajaklah kawan-kawan join kelas kita. Okay, join kelas kita dengan join pada dalam grup. InsyaAllah akan datang, kita akan wawarkan next kelas apa dia sebagainya. Paling kurang seminggu sekali lah, insyaAllah. Okay, baik. Jadi yang terakhir pada saya, okay, doakanlah kami semoga diberikan kesihatan dan doakan kepada kita semualah supaya kita berjaya lah dalam bisnes yang kita ceburi dan apa-apa pun tanamkan dalam diri untuk terus belajar. Walaupun kita dah pandai, tapi jangan kita rasa pandai sebab manusia ni cepat sangat rasa pandai. Ilmu Tuhan ni banyak, luas. Semakin kita belajar, semakin kita banyak benda tak tahu. Okay? Jadi apapun tahniah kepada anda semua sebagai usahawan dan kita doakanlah kepada yang Muslim ni banyakkan berdoa di bulan Ramadan, semoga doa kita diangkatlah insyaAllah. Okay. Jadi ampun maaf daripada saya kalau ada sebarang kekurangan daripada saya dan semoga kita berjumpa lagi di kelas-kelas akan datang insyaAllah. Stay tune, setia dalam grup dan terus follow kami untuk kelas-kelas kelas online yang seterusnya insyaAllah. Baik. Jadi bagi yang Muslim, kita tangguhkan dulu kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bagi yang non-Muslim boleh bertafakur sebentar insyaAllah. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, itu saja daripada saya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.